Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam 999 edisi 5 Januari 2021. Saudara, selain aspek keselamatan jalan raya, keselamatan pengguna kenderaan turut dititikberatkan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Malaysia. Op Ambang Tahun Baharu dilancarkan secara serentak di seluruh negara bagi mengenal pasti kesalahan lalu lintas dan juga pelbagai kesalahan lain oleh kesemua jenis kenderaan. Operasi penutup tahun 2020 ini turut disertai Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia, Datuk Zailani Hashim, di dua lokasi utama sekitar Kuala Lumpur. Laporan ini membuka tirai 999 tahun 2021. Sanggup melawan arus sejauh 500 meter dari Tol Batu 9 Ceras gara-gara ingin meloloskan diri dari pihak berkuasa. Itu gelagat aksi penunggang motosikal yang sempat dirakam kru 999 ketika Op Ambang Tahun Baru. Operasi bersepadu yang dijalankan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ di seluruh negara bertujuan mengesan pelbagai kesalahan lalu lintas sekaligus menjaga keselamatan pengguna jalan raya ketika memandu. Pemeriksaan ke atas semua kelas kenderaan bermula seawal 9 malam. Plaza Tol Batu 9 Ceras dan Plaza Tol Sungai Besi Kuala Lumpur antara dua lokasi utama operasi yang dipercayai menjadi kawasan pergerakan aktif pengguna jalan raya. Operasi ini turut disertai Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Datuk Zailani Hashim. Jumlah kenderaan yang diperiksa adalah 9,973 dan jumlah kenderaan yang diambil tindakan adalah sebanyak 2,055 buah. Okey. Yang pecahannya terdiri daripada motosikal 883, motorkar 971 dan 201 adalah lain-lain. Yang mana jumlah kenderaan yang disita adalah 34 buah dan notis yang dikeluarkan sebanyak 3,043. Bagi kesalahan penyalahgunaan dadah, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK turut memberi kerjasama ketiga operasi dan lebih 14 orang penunggang motosikal didapati positif dadah setelah menjalani ujian saringan air kencing. 31 atau penagih dadah rawatan dan pemulihan, faham? Okey? Okey, kita ambil, kita akan bawa balik pejabat dan kita akan minta tegas selanjutnya. Boleh? Pemeriksaan jumlah karbon monoksida serta bunyi exhaust turut dijalankan anggota Jabatan Alam Sekitar. Menurut Ketua Pengarah JPJ Malaysia, kesalahan tidak memiliki lesen memandu antara kesalahan tertinggi yang direkodkan di Malaysia. Jenis kesalahan yang paling banyak sekali adalah kegagalan pengguna jalan raya memiliki lesen memandu. Lesen memandu ni sebenarnya ada banyak faktor lah, yang mana kita dari semasa ke semasa selalu buat kesedaran tentang perlunya seseorang pengguna jalan raya itu mempunyai lesen memandu. Sebab ini akan menjadi satu syarat utama jikalau kes-kes kemalangan berlaku. Selain daripada keperluan ada lesen kenderaan bermotor, road tax itu sendiri. Kalau tak ada road tax, insurans pun tak cover. Tak ada lesen memandu pula, dia bertokok tambah masalah. Operasi tamat jam 12 tengah malam. Satu Januari 2021, jam 3 petang.
Satu taklimat operasi patuh diadakan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Pahang. Operasi berdasarkan aduan orang awam berkenaan pelanggaran lampu isyarat merah yang boleh menyebabkan kemalangan jalan raya. Seramai 7 pegawai dan 17 anggota yang diketuai Timbalan Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Pahang, Nazili Kadir. Jam 3.30 petang, 999 turut menyertai operasi yang dijalankan di sekitar Jalan Sungai Lembing, Kuantan, Pahang. 3 anggota JPJ telah diarahkan untuk memantau dan mengenal pasti kenderaan yang melanggar lampu isyarat merah di sekitar lokasi sasaran. Okey, terima. Susulan itu, seorang penghantar makanan disaman kerana kesalahan melanggar lampu isyarat merah. Jadi anggota kita dah ada dah di mana di Gambor. Memang kalau nak Gambor kita di Gambor. Jadi kita jawab langgar lampu merah lah. Ini tu orang. Tunggu tak berasa. Kita dah terasa orang laju dah tu. Ada rasa tu dia. Rasa dia lagi lah. Betul lah langgar lampu merah. Jadi kita jual langgar lampu merah tu lah. Yang buatnya tu. Senang ni. Nak nak kejar masa ke apa? Kita tengok lampu tu. Okey, minta sign. Saya sini dua-dua. Buat satu untuk salinan saya. Compound bayar dalam masa 2 bulan. Tunggu dulu, ambil saman dengan ni. Sangat dah rasa rakit buruk lah. Cepat lah apa. Cik, tadi lah langgar lampu isyarat pasal. Atas alasan sakit perut, tak boleh makan cik. Bukan nak sakit perut nak itu, sakit perut nak ke tanah kan, buang air juga. Yang depan-depan tadi dah banyak macam-macam alasan. Yalah, tapi tak apa lah. Salah kan? Okay, jadi saya keluarkan satu saman. Langgar lampu isyarat. Antara punca kemalangan jalan raya adalah kerana melanggar lampu isyarat. Walaupun perkara ini telah diketahui umum, namun masih ada yang tidak mematuhi undang-undang di jalan raya. Untuk pelanggaran lampu isyarat, denda kompaun maksimum RM300 dan kita juga kenakan mata demerit, iaitu siapa yang melanggar kita akan bagi mata. Mata demerit ini maknanya dia melakukan kesalahan berulang lebih pada satu kali, lesen memandu akan digantung. Ketika operasi dijalankan, seorang pembonceng motosikal warga asing turut ditahan dan diperiksa kerana tidak memiliki lesen memandu yang sah. Motosikal siapa punya? Abang tu pakcik ni dia tunggu saya. Pakcik punya? Abang Melayu. Pakcik orang mana? Orang Melayu. Orang Melayu? Ya, saya lancar pakai jatah Dia duduk mana? Dia duduk mana? Saya duduk tamatnya. Kenapa dibagi awak bawa ni? Itu saya lancar pakai jalan terpaksa kan saya tak pergi. Ya, iyalah. Awak tahu kan? Awak tak boleh bawa ni. Awak tak ada lesen kan? Saya adalah saya cari saya bertebaran-tebaran tamat. Ya, betul. Tapi Cari buku palasi itu. ya, awak tak ada lesen, awak tak boleh bawa. Tahu kan, sepatutnya awak tahu benda ni. Dan pemilik pun sepatutnya tahu. Okey, sekarang ni kenderaan ni kita nak sita lah. Susulan itu, pembonceng motosikal warga asing ini disaman dan motosikalnya turut disita. Kenderaan ini juga turut ditahan kerana kesalahan cukai jalan tamat tempoh. Hasil pemeriksaan mendapati enjin kenderaan telah ditukar dan tiada sebarang pengesahan pihak JPJ direkodkan. Asalnya roket ada. Okey. Bila kita tahan, kita cek, dia tukar enjin, dia tak malu. Tek pun tak ada. Biasanya tak ada roket je kita tahan. Oh, macam mana tindak kasusnya tu? Kena sita ke apa? Patutnya kita roket ada. Dia ada kena ambil balik. Kerana dia untuk pakar.
Okey, untuk operasi Opatu, memang kita boleh dikatakan kita sudah jadualkan, yang mana cuti berkembar ataupun cuti panjang lebih pada, sebagai contoh Jumaat, Sabtu, Ahad, itu kita akan adakan Opatu. Dan akan ditadakan secara berterusan. Kiranya memang di dalam jadual kita lah. Cuma pesanan saya sebagai anggota penguasa dan juga kami juga bertanggungjawab ke atas keselamatan jalan raya. Jadi kami mohonlah supaya pengguna jalan raya mematuhi peraturan. Tak kira waktu, tak kira masa, tak kira ataupun bila-bila. Itu sahaja. Supaya kadar kemalangan dapat dikurangkan. Dalam operasi ini sebanyak 565 kenderaan telah diperiksa dan 137 notis saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. 3 buah motosikal dan sebuah kenderaan persendirian turut disita. 4 notis saman telah dikeluarkan kepada pemandu yang gagal mematuhi peraturan lampu isyarat merah. Operasi tamat jam 6.40 petang. 1, 2, tangguh depan cepat. Blok. Setiap serbuan dan operasi pastinya mempunyai strategi dan perancangan taktikal yang teliti. Gempur 999 minggu ini membawa anda mengikuti operasi yang dijalankan ke atas sebuah premis judi dalam talian yang dikatakan beroperasi secara tersembunyi. Menurut polis, premis ini hanya menerima pelanggan yang dikenali untuk membuat taruhan. Ikuti serbuan IPD Serdang dalam Gempur 999. 1, 2, tangguh depan cepat. Blok. Kru Gempur minggu ini tertumpu di Ibu Pejabat Polis Daerah Serdang. Maklumat awal mendapati sebuah premis judi online di kawasan Seri Kembangan, Selangor masih beroperasi secara haram. Menerusi risikan bahagian siasatan jenayah dan cawangan D7 selama 1 minggu, Ketua Polis Daerah ACP Razali Abu Samah mengatur satu operasi khas bagi menggempur premis yang terletak di bawah radar IPD Serdang. Soalan? Ya kan, kita sebagai seorang manusia, daya ditarget energi kenderaan lori. So, saya telah pun mengarahkan Ketua Bahagian Siasatan Jenayah DSP Ahmad Rizal untuk buat risikan nampak gayanya masih ada lagi. So pada malam ini saya panggil tuan-tuan dan puan-puan untuk kita sama-sama strike. Jam 10 malam berpusat di bilik gerakan, kesemua 17 anggota dan 6 pegawai diberi penerangan mengenai perancangan dan taktikal serbuan secara terperinci. Ketua Bahagian Siasatan Jenayah IPD Serdang DSP Akmal Rizal bertanggungjawab dalam mengatur pergerakan taktikal serbuan. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Okey, yang kedua, jaga tangan-tangan luar dan tidak mahu. Okey, misi kita pada kali ini adalah gerak gempur kita. Seperti yang Tuan KT beritahu tadi, berkaitan dengan maklumat dadu. So, amanat yang diberi oleh Tuan KT sendiri adalah untuk kita berjaya pada target kali ini. Dan saya tidak mahu sebarang maklumat dibocorkan. Ini adalah amanah dan aktiviti kita semua. Faham semua? Ini adalah lokasi yang dikatakan pada distrik Kembangan. Premis adalah sebuah kedai yang mana berada di dalam kedudukan kedua di satu barisan yang sama. CID 1, CID 2 akan ikut kita punya kontak utama. Okay, kita akan lead untuk Tanusi punya tim. Ya, yang mana akan bawa daripada 99 sekali. Kemudian tim ketiga dan keempat, kontak ketiga dan kontak keempat akan cover di mana pintu hadapan. So, faham tim? Okay. Jam 10.30 malam. Anggota dan pegawai yang terlibat dalam ops dadu khas ini bersiap sedia untuk memulakan perjalanan ke lokasi sasaran yang terletak hampir 13 km dari IPD Serdang. Taklimat tadi disebutkan kenaan striker dan sebagainya. Pergerakan itu mana? Striker itulah masing-masing naklah sampai di tempat kejadian dan tepat pada masa yang telah pun ditetapkan oleh pegawai strike. Bila tepat masanya, masing-masing korden depan dan belakang. Baik. Supaya tidak ada laluan untuk mereka yang berada dalam itu keluar.
Yang keduanya, mereka dah tentulah dalam tempat ini ada jaga air. Anggota dan pegawai kita naklah pergi dulu, dia tahu tempat di mana nak letak kenderaan supaya tidak disyaki bahawa ada suatu operasi yang dijalankan di tempat itu. Mengikut rekod, premis sasaran pernah diserbu bulan lalu kerana beroperasi secara tidak sah. Namun, hasil risikan dan aduan orang ramai, pihak polis mendapati pemilik premis terus berdegil dan beroperasi secara 24 jam. Apa yang tuan dapat jangkakan malam ini? Saya menjangkakan kurang daripada maklumat yang diberikan oleh masyarakat setempat itu, kita telah pun bekerjasama dengan pemberi maklumat ini sebenarnya untuk meletakkan salah seorang daripada mereka yang rakyat tempatan juga untuk bermain sama. Jadi daripada pukul 6 petang tadi untuk bersama-sama mereka, dan persikan yang telah kita buat bersama-sama dengan pasukan operasi ini, mereka setakat ini masih lagi bermain. Premis sasaran ini juga dikatakan beroperasi dengan membenarkan pelanggan tetap dan akan menggunakan kamera litar tertutup di luar premis untuk mengenal pasti wajah individu yang hadir. Okey, arahan diulang. Kotak 1, kotak 2, strike di bahagian hadap belakang. 3, 4, cover di bahagian depan. Roger, terima, jalankan perintah. Jam 11 malam, pasukan serbuan mula mengambil posisi sebelum merempuh masuk premis. 1, kotak 1, kotak 2 ready. Kotak 3, 4 masuk position. Standby. Okey, 1, 2. Mata kiri timbang masuk. Kesper depan dan kesper. Okey, ambil position now. Go. 1, 2 tanggung depan cepat. Blok. Tengok depan. Depan. Depan 3. Okey, depan sikit. Okey, thank you. Serbuan mendapati seramai 10 pemain berada di dalam premis sambil berjudi melalui dalam talian. Sebanyak 10 komputer riba disediakan pemilik premis bagi mengelak jumlah lebih banyak dirampas pihak berkuasa. Premis judi ini menutup pintu hadapan dan hanya menggunakan laluan belakang bagi tujuan keluar masuk premis. Modus operandi ini bagi mengaburi mata orang awam yang melalui kawasan ini sekaligus kelihatan seperti tidak beroperasi. Dia memang tutup lah. Ini ada CCTV juga, ada. Tekan ini, lepas tu bunyi buzzer daripada dalam, jaga. Dia akan tengok daripada CCTV ni. Kalau dia tengok CCTV, tengok muka dah biasa main. Ini dia akan buka masuk. Regular customer. Monitor ni dia pegang counter tu sendiri. Dia masih berfungsi lagi. Lelaki berusia 38 tahun ini mendakwa mengenali premis judi ini melalui majikannya. Dia cakap yang datang sini 2-3 bulan kan? Biasa banyak orang tak kenal memang macam ni saja. Macam ni je. Dia datang pukul 2. Datang. Lama kita datang pukul 8 gitu kan. Habis kerja. Malam. Baru 1 jam dia balik lah. Penjaga premis berusia 37 tahun ini mendakwa mula bekerja di sini seminggu yang lalu dengan tawaran pendapatan sebanyak RM1,200. Promosi turut disediakan bagi menjamin pelanggan untuk terus melakukan pertaruhan. Apa yang menarik di premis ini adalah mereka menjadikan kupon-kupon ini sebagai tarikan untuk menarik lebih ramai lagi pelanggan. Jadi setiap pelanggan yang keluar masuk daripada premis ini akan mendapat voucher untuk menarik mereka datang semula di hari-hari yang lain. Ini antara yang kita dapat lihat di sini.
Saya difahamkan setiap premis perjudian online ini menawarkan promosi dan promosi-promosi yang berbeza. Hasil serbuan turut melumpuhkan sistem internet serta yang dipasang di bahagian bumbung premis. Hasil risikan maklumat kita dah terima sebenarnya 3 hari lepas. So kita telah hantar tim risikan daripada jam 5 petang tadi untuk kita tanamkan sos kita dekat sini ataupun kita punya AP lah kata macam tu kan, LP kita di sini. Dan pada mulanya tak ramai, ada 2 orang, 3 orang, 2 orang. Seterusnya berakhir ramai sehinggalah 8 orang. Bila kita lihat laptop yang ada di sini pun sebanyak 8, maka pemain yang hadir pun, yang ada dekat sini pun 8 orang. Hasil serbuan yang berakhir jam 12 malam itu, seramai 9 orang termasuk penjaga premis ditahan untuk siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Pasukan Polis IPD Serdang akan terus menggempur setiap lubuk judi online yang dikesan di daerah ini bagi memastikan setiap kegiatan haram dibantras. Sofia Nur Solehatun, 999. Satu lagi sindiket Macau Scam menggunakan wang hasil penipuan dengan membeli hartanah dan membuat pelaburan dalam mata wang kripto berjumlah 336 juta ringgit berjaya dibongkar Polis Johor. Perinciannya dalam rangkuman kejadian jenayah seminggu 999. Kejayaan itu susulan daripada laporan polis yang dibuat oleh mangsa penipuan sindiket di Pontian dan Nusa Bestari. Menurut Ketua Polis Johor, Dato' Ayub Han Maidin PC, sindiket ini akan mewujudkan beberapa lapisan akaun keldai untuk tujuan transaksi wang agar tidak dikesan pihak berkuasa. Sebahagian hasil wang penipuan turut disalurkan bagi menjalankan urusan jual beli mata wang kripto. Seramai 12 pengarah syarikat telah ditahan di sekitar Pulau Pinang dan Kuala Lumpur untuk siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesiksaan. Gangguan sekumpulan alung membuatkan 6 beranak hidup dalam ketakutan. Kejadian berlaku akibat pemilik asal sebuah rumah di Seri Kembangan menggunakan alamat rumah sama untuk membuat pinjaman alung. Kumpulan alung ini juga dikatakan pernah membaling cat merah ke dalam kawasan rumah serta lebih 50 helai kertas bertulisan Cina serta salinan MyCard pemilik lama dicampak bagi tujuan ugutan. Ketua Polis Daerah Serdang ACP Razali Abu Samah mengesahkan pihak polis telah mengambil keterangan mangsa dan pemilik asal rumah terbabit. Seorang penjenayah yang dikendaki polis ditemukan mati akibat ditetak. Kejadian dipercayai berlaku akibat pertengkaran di antara mangsa dan sekumpulan individu berhampiran sebuah kuil di Tanjung Rambutan, Ipoh, Perak. Menurut Ketua Polis Daerah Ipoh, ACP A. Azmadi Abdul Aziz, mayat lelaki berusia 34 tahun itu ditemukan pada jam 11.30 pagi dengan kesan tetakan dan pergelangan tangan yang hampir putus. Hasil pemeriksaan lanjut, mangsa mempunyai 12 rekod jenayah lampau termasuk bunuh. Pihak polis sedang mengesan kesemua suspek yang terlibat dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan. 2 warga Myanmar mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Terengganu atas tuduhan merogol seorang wanita kurang upaya. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa merogol mangsa berusia 23 tahun secara berkumpulan di sebuah rumah kongsi di Ajil, Hulu Terengganu sekitar jam 7.30 malam pada 11 November lalu. Jika disabit kesalahan, tertuduh berdepan hukuman penjara tidak kurang 10 tahun dan tidak melebihi 30 tahun. Polis Johor mengesahkan sekurang-kurangnya terdapat 8 kumpulan kongsi gelap masih aktif dan terlibat dalam jenayah berat.
Antara kumpulan yang berjaya dikesan polis termasuk Geng 36, Geng 04, Geng 21, Jin Ji Tong, Hong Hong San, Ji It Hai 21, Gi Hong San dan Double 7. Menurut Ketua Polis Johor, Datuk Ayub Han Maidin Piche, mereka dipercayai aktif dalam kegiatan jenayah seperti pengedaran dadah, pelacuran, penyelundupan dan tarik kereta. Polis Kelantan merampas bangkai seekor harimau belang, harimau kumbang dan 10 gading gajah yang dipercayai untuk dijual di pasaran gelap. Rampasan bernilai hampir RM500,000 ini ditemukan dalam satu serbuan di sebuah rumah di Kampung Bukit Tok Cik Dol, Tanah Merah. Ketika serbuan, polis turut menahan seorang lelaki yang disyaki terbabit dalam sindiket pemburuan haram. Kes disiasat mengikut Seksyen 68/1/B serta Seksyen 68/2/C Akta Pemeliharaan Hidupan Liar. Lelaki disyaki ahli kumpulan Samsing mencetuskan pergaduhan gara-gara berebut kawasan di sebuah restoran di sekitar Pandan Indah. Tindakan sekumpulan Samsing itu membelakangi undang-undang kira-kira jam 10.30 malam turut mengganggu ketenteraman awam. Dan kejadian terbabit yang sempat dirakam orang awam turut menjadi tular di media sosial sehingga mendapat lebih 100,000 tontonan. Saya rasa pada tahun 2021 ni tak relevan lah sebab dia akan menunjukkan imej yang tidak baik. So tak patutlah apa yang berlaku ni daripada video yang saya tengok tu. Bagi saya lagipun kita ada pihak berkuasa yang sepatutnya menjalankan tugas yang begitu. So apa-apa orang awam yang terlibat dengan benda-benda macam ni sepatutnya berhubung dengan pihak berkuasa, bukannya menentukan sesama orang awam. Kalau nak jaga-jaga kawasan ni bagi polis jaga kan. Tak payahlah kita nak ambil kerja polis orang cakap kan. Kita buat kerja kita, biar polis buat kerja polis. Yang saya nampak sebenarnya kat situ semua budak-budak muda. Sebab yalah muda kan, darah tengah panas kot bagi saya lah kan. Sebab kita pun pernah muda, so kita tahu macam mana perasaan mata kita baru buka benda-benda macam tu kan. Kita rasa takut dengan orang Arab awam. Dan bagi saya memang tak relevan langsung lah untuk tahun 2021 ni. Dah tahun baru semua kan, dengan Malaysia pun macam ni. Masyarakat pun semua tengah takut dengan corona, COVID semua ni. Harapan saya pada pihak berkuasa, moga PJRM lah, Polis Pelajar Malaysia ni akan lebih efektif dalam lebih kerap membuat rondaan-rondaan terhadap tempat-tempat panas dan tempat-tempat gangster-gangster ataupun gosok-gosok gelap ni berkumpul ataupun apa. Jadi saya harap PDRM mampu membuat satu operasi yang lebih besar tentang benda-benda ni sebab kita tak nak kita balik kepada era-era yang terdahulu. Sebab kita di era yang lebih futuristik, lebih maju ke hadapan. Jadi saya harap pihak polis akan buat kerja lebih efektif lah lepas ni, insyaAllah. Viral 999 kali ini bertemu penganalisis jenayah Malaysia Kamal Effendi Hashim bagi mendapatkan pandangan beliau berkenaan kes ini. Apabila kita melihat rusuhan yang dilakukan di banyak tempat, ia mempunyai persamaan dari segi kumpulannya, dari segi kekecohannya dan daripada segi ketakutan kepada orang awam. Tapi satu perkara yang kita harus sedar bahawa rusuhan sedemikian adalah satu yang boleh dijangkakan. Antara komponennya ialah apabila dua atau lebih pihak bertentangan. Dalam kes ini, kumpulan A dan kumpulan B.
Kemudian daripada situ jadilah apa dinamakan attack atau serangan kepada personality. Ini bermakna sebelum itu berlaku ada pertembungan atau pertelingkahan yang berlaku antara dua kumpulan. Kemudian yang ketiga, yang kita lihat sebagai mob ni, orang awam ni lihat sebagai satu pergaduhan. Bagi mereka yang terlibat, ia adalah satu proses mendisiplinkan kumpulan yang tidak sependapat dengannya. Mob ini boleh berlaku dalam dua peringkat, satu vertikal dan yang kedua horizontal. Dalam kes ini kerana melibatkan pihak luar, maka kita namakan dia sebagai mobbing, vertical mobbing. Ya? Kalau horizontal ini dalam kumpulan yang sama. Jadi yang bahayanya, ia boleh berlaku di mana-mana. Apabila ada pelibatan kanak-kanak atau kita panggil remaja dalam bahasa pasarnya, maka ia tidak boleh dilihat dengan selesa. Kita kena kenal pasti dia adakah dia masih bersekolah ataupun mereka yang keciciran. Kalau sekiranya keciciran, maka tindakan-tindakan khusus perlu diambil oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat supaya kanak-kanak ini dapat diberi satu pendedahan yang lebih positif dan kemudian menjadikannya seorang yang lebih baik. Kalau tak, kalau umur 17 pun dah terlibat, besok dia 18, dia masih buat, 19 masih buat, pada masa 18 tahun ini, poka boleh dikenakan kepadanya. Itu bahaya kepada masa depan dia sendiri. Menurut Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, ACP Muhammad Farouk Ishak, pihak polis telah pun menahan suspek berusia antara 17 hingga 35 tahun dan 5 daripadanya mengalami kecederaan di bahagian kepala serta kesan luka di bahagian badan. Manakala satu lagi suspek telah pun ditahan di ward Hospital Ampang bagi rawatan lanjut. Gara-gara laluan arus elektrik diusik, 9 rumah kedai musnah dalam kebakaran di Alor Star Kedah. Kru 999 meninjau semula lokasi kejadian bersama pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Kedah, Sayani Saidon untuk perkembangan kejadian. Ikuti perinciannya dalam segmen Tragedi 999. Mangsa kebakaran, Teresa Prainaigam, 60 tahun, tidak dapat menyambut hari kelahiran pada 12 Januari ini gara-gara rumahnya musnah sekelip mata dalam kebakaran Khamis lalu. Menurut Teresa, rumah 2 tingkat itu dibeli ketika dia bekerja di sebuah kilang sebelum ini. Dalam kejadian itu, 2 cucunya berusia 10 dan 13 tahun sempat keluar dari rumah selepas terhidu asap di tingkat atas. Saya pergi beli nasi, 2 cucu tinggal di rumah. Saya cakap sak saja beli. Sak saya pergi bakar habis. Itu saya pun tak tahu macam mana bakar, saya tak tahu. Susah. Tengok pun saya hati banyak susah, tak boleh tengok. Susah. Menurut Teresa, dia tidak sempat menyelamatkan barangan berharga kerana api yang marak dengan cepat. Dalam kejadian jam 1 tengah hari itu, Khamis lalu, 9 buah rumah di Jalan Tunku Abdul Halim, Kampung Baru musnah dalam kebakaran. Kejadian itu menyebabkan 15 mangsa kehilangan tempat tinggal. 5 daripada rumah yang terbakar dipercayai musnah 100%. Manakala 2 buah kereta dan sebuah motosikal juga tidak dapat diselamatkan. Kebanyakan mangsa terdiri daripada warga emas yang berusia antara 40 hingga 80 tahun. Menurut pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kedah, penolong kanan Pesuruhjaya Bomba, Sayani Saidon, siasatan pihaknya mendapati kebakaran dipercayai berpunca akibat kegagalan sistem pendawaian elektrik lama yang diubah suai. Operasi memadam api membabitkan anggota Balai Bomba dan Penyelamat Daerah Alor Star serta 10 pasukan bomba sukarela berjaya mengelakkan api daripada merebak ke rumah yang berdekatan.
Sayani yang mengunjungi semula ke tempat kejadian bersama kru 999 menjelaskan rumah di sini dibina sejak tahun 1956. Penggunaan sebahagian besar bahan binaan daripada kayu dan papan menyebabkannya mudah terbakar. Atas faktor itu menyebabkan kebakaran itu berlaku dengan cepat, ditambah pula dengan faktor masa pada masa tengah hari, dan pada masa sekarang kita dah masuk musim angin timur yang menyebabkan angin yang agak kuat membantu merebakkan api di kejiranan perumahan di Jalan Tengku Sultan Abdul Halim ini. Beliau turut menasihatkan orang ramai supaya tidak melakukan sebarang pengubahsuaian rumah dan pendawaian elektrik secara tidak sah kerana ini mampu mengundang tragedi. Mana-mana penghuni rumah yang telah sedang ataupun telah menduduki rumah yang telah agak lama, yang telah kita ketahui mungkin pendawaian elektriknya telah lebih daripada 30 tahun, saya nasihatkan kita janganlah membuat apa-apa pengubahsuaian. Laporan Rosli Abdul Rahman, 999. 9 sekeluarga lemas selepas kenderaan pacuan 4 roda yang dinaiki terjunam ke dalam sungai Batang Lupar di jeti feri Triso, Betong, Sarawak. Menurut maklumat awal, sebaik menerima laporan kejadian kira jam 3.20 petang, Pusat Gerakan Operasi Bomba dan Penyelamat Sarawak telah menggerakkan 2 pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat Seratuk dan Simunjam yang terletak lebih 60 km dari tempat kejadian. Mangsa yang terdiri daripada 5 lelaki dan 4 perempuan berjaya dikeluarkan orang awam yang kebetulan berada di tempat kejadian, namun kesemua mangsa didapati sudah tidak sedarkan diri. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Sri Aman, DSP Bingkok John, menjelaskan kenderaan terbabit dalam perjalanan dari Kapit menuju ke Kuching menggunakan jalan Beladim Meludam. Hasil siasatan awal dipercayai pemandu gagal mengawal pergerakan kenderaan dan menyebabkan kenderaan terbabas dan mengusul jatuh ke sungai Batang Lupar, penghalang feri Triso Buda. Kenderaan berjaya diselamatkan daripada tenggelam oleh orang ramai yang berdekatan. Dan mangsa yang terlibat terdiri daripada 4 perempuan dan 5 kanak-kanak lelaki. Kesemua mayat dibawa ke Hospital Sri Aman untuk bedah siasat. Di Kluang, Johor, mayat lelaki yang dipercayai mangsa hanyut ketika meredah banjir ditemukan selepas 2 hari. Dalam kejadian berhampiran Batu 17 kira jam 8 malam Sabtu lalu, mangsa bersama isterinya menaiki kereta melalui jalan yang dinaiki air. Semasa mengharungi air banjir, isterinya sempat turun dari kereta untuk menyelamatkan diri manakala suaminya hanyut bersama keretanya. Kereta berkenaan dipercayai terjunam ke dalam parit dan mangsa dipercayai dihanyutkan arus deras. Hasrat memindahkan kereta ke kawasan selamat membawa tragedi. Seorang kaki tangan pejabat hutan daerah Jerantut lemas manakala anaknya hilang di bawah arus semasa meredah banjir di Kampung Gintung, Jerantut malam Ahad lalu. Ketua Polis Daerah Jerantut, Superintendent Mazlan Hassan, berkata mangsa berusia 58 tahun itu ditemukan lemas sekitar jam 10.30 malam dan dipercayai dihanyutkan arus deras semasa berjalan kaki ke rumah bersama 3 anak lelakinya selepas memindahkan kereta ke kawasan tinggi. Dalam kejadian itu, seorang daripada anak lelakinya berusia 23 tahun turut hilang, manakala 2 lagi anak mangsa berusia 15 dan 13 tahun berjaya diselamatkan orang awam. Seorang peserta payung terjun base jumping maut selepas dipercayai terjatuh ketika melakukan latihan terjunan dari bangunan Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat Putrajaya Ahad lalu. Dalam kejadian 5.35 petang, mangsa berusia 49 tahun itu bersama-sama 7 lagi penerjun Pasukan Perbadanan Putrajaya sedang melakukan latihan sempena Hari Wilayah 2021. Ketua Polis Daerah Putrajaya, Assistant Commissioner Muhammad Fazil Ali berkata, ketika melakukan terjunan, mangsa dikatakan hilang kawalan terhadap payung terjun yang digunakan.
Terima kasih kerana setia bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Jangan lupa untuk kongsikan sebarang berita kejadian jenayah menerusi email, Facebook dan Instagram rasmi 999 seperti tertera. Ingat, jenayah membawa padah. Sehingga kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Wassalamualaikum dan selamat malam.